Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Ustaz Fikri Hakim bin Abdul Latif akan berbicara berkenaan dengan Ramadan, teman tunggu mika datang. Jadi insya-Allah kepada tuan-tuan puan-puan sekalian, kita bakal bertemu dengan satu bulan yang cukup mulia di dalam 12 bulan di dalam bulan Islam, iaitu bulan Ramadan. Suatu bulan yang amat-amat dinantikan oleh setiap orang-orang saleh yang mengimpikan untuk mendapat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dalam tempoh lebih kurang 2 minggu sahaja kita untuk menghampiri bulan Ramadan tersebut, maka sukalah saya untuk berkongsi apakah persiapan yang perlu kita ada untuk kita sematkan di dalam diri kita agar mampu melaksanakan ciri-ciri sebagai seorang hamba Allah yang saleh, insya-Allah. Jadi segala-galanya berpetik kepada ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksud dia tuan-tuan, ya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa seperti mana yang telah diwajibkan
Jadi di sini tuan-tuan, macam-macam niat kita. Ada orang niat bulan Ramadan nanti dia nak diet, dia nak kurus. Betul tak? Ya, ada orang bulan Ramadan nanti dia niat dia untuk apa? Nak berjimat cermat. Ya, ada orang bulan Ramadan nanti dia berniat apa? Dia nak bersedekah. Ada orang dalam bulan Ramadan nanti dia berniat apa? Dia berniat untuk bertadarus Al-Quran. Tuan-tuan, apa pun niat yang kita lakukan pasti akan kita dapat kalau kita usaha. Siapa yang nak diet, hujung nanti cantik dia, kan? Kurus badan dia. Betul tak? Orang yang mana nak berjimat cermat, dia dapat penghujungnya jimat cermat. Orang yang mana nak bersedekah, dia dapat penghujungnya dengan sedekah tersebut. Jadi di sini apa yang kita fikirkan itulah yang menentukan kita melalui Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Sebab tu para ulama sentiasa mengatakan apa? Orang yang memahami bulan Ramadan ini umpama dia telah tarbiyah diri dia. Inilah madrasah tarbiyah diri kita untuk memastikan kita ini benar-benar menjadi hamba yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin muslimin sekalian, saya berkata ini bukanlah suatu perkara yang kosong, tetapi ada hadis Nabi SAW yang menyebut apa? Orang yang berpuasa ni Allah menempatkan satu tempat yang cukup istimewa kepada mereka. Tempat yang istimewa, yang mana disebutkan dalam hadis ini, ya, orang yang mana berpuasa ini telah diberikan mereka satu pintu di syurga yang disebut Ar-Rayyan, yang mana pintu tersebut hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Selain daripada itu mereka tidak dibenarkan masuk. Dan bila mana seluruh mereka yang berpuasa masuk ke dalam pintu tersebut, maka tertutuplah pintu itu, tidak membenarkan orang lain untuk masuk ke dalam pintu yang disebut Ar-Rayyan itu sendiri. Jadi kita faham bahawa ganjaran yang Allah berikan ini adalah suatu ganjaran yang luar biasa berbanding dengan amalan-amalan yang lain. Kerana itu, ya, para ulama, orang-orang saleh, dia berebut-rebut dan menanti-nantikan Ramadan. 6 bulan sebelum datang Ramadan mereka menadah tangan dan berdoa, ya Allah, berikanlah kesempatan kepada aku untuk sampai dalam bulan Ramadan. Berikan kesihatan, berikan aku ruang untuk berada dalam bulan Ramadan itu nanti. Ternyata bagi mereka itu adalah suatu perkara yang cukup hebat dan cukup besar kepada mereka. Jadi hadirin muslimin sekalian, saya tambah lagi satu perkara, apa yang perlu kita nak lakukan agar Ramadan itu kita bersedia bersungguh-sungguh. Ada 4 perkara yang Allah sebutkan di dalam hadis ini. Yang pertamanya ialah, ya, puasa ini Allah sendiri yang akan balasannya. Berbanding dengan amalan lain, tentu Allah akan berikan balasan. Tetapi untuk Ramadan, bagi mereka yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, Allah berikan suatu balasan yang melebihi daripada amalan-amalan yang lain. Yang keduanya, Allah berikan, kenapa? Kerana mereka ini meninggalkan syahwat, meninggalkan syahwat. Yang ketiganya, mereka ni mendapat 2 kebaikan. Pertama ketika mana berbuka puasa, dan yang keempatnya adalah ketika mana mereka menemui Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin muslimin sekalian, ya, selain daripada kita berpuasa di dalam bulan Ramadan, memang kita memahami berpuasa itu menahan lapar dan dahaga. Itu daripada sudut fizikal kita. Jadi daripada sudut rohani kita, bagaimana nak membina jati diri di dalaman kita ini, iaitu dengan cara apa? Saya nak highlightkan yang kedua, iaitu meninggalkan syahwat. Ya, kita tengok, meninggalkan syahwat. Meninggalkan syahwat. Kenapa? Meninggalkan menahan lapar dan dahaga ramai orang boleh buat, tetapi keluar saja di dalam bulan Ramadan mereka kembali sifat seperti dahulu. Apa problem, masalah dia? Kita kena cari, iaitu perkara yang kedua yang melibatkan meninggalkan syahwat tersebut. Apa dia syahwat ni? Ya, sebelum kita nak masuk bab syahwat ni tuan-tuan, saya suka sangat kalau kita nyanyi satu lagu, ya, satu lagu, ya. Jangan risau. Saya tak suruh tuan-tuan nyanyi, saya nyanyi tuan-tuan. Ya, sedap tak sedap tu belakang kira, tapi kita ambil manfaat daripada nyanyian tersebut, ya. Bunyi dia macam ni tuan, ya.
puasa sempurna menahan rohani dan rasa. Puasa sederhana menahan indera dan juga anggota. Puasa biasa hanya melawan lapar dan dahaga. Lalu di manakah puasa kita? Adakah masih di tahap lama? Tuan-tuan ya, tepuk tangan sikit tuan-tuan. Gurau tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan ya. Lagu yang dendangkan sebentar tadi menceritakan tentang tahap-tahap orang yang berpuasa. Sepanjang bertahun-tahun kita berpuasa, ada orang berpuasa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Adakah benar-benar puasa tersebut mampu untuk memupuk diri dia
amanu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa seperti mana umat terdahulu. Moga-moga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu sahaja daripada saya. Moga-moga di awal Ramadan ini kita mampu bersama-sama bermujahadah, menambahkan ilmu tentang puasa, supaya Ramadan yang bakal kita lalui adalah Ramadan yang terbaik untuk mendidik diri kita, jiwa kita, ahli keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi